Tes. Minta maaf. Saya pun tak tahu apa yang berlaku. Tiba-tiba terus dia keluar daripada live. Tiba-tiba ter-end live terus. Saya tak tahu. Jadi insyaAllah kita doakanlah. Semoga Allah memudahkan urusan kita pada pagi ini. Boleh? InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, boleh tak kita panggil kawan-kawan kita yang tadi untuk masuk live sini? InsyaAllah boleh? Okay. Wallahu alam, saya pun tak tahu kenapa. Tapi itulah ujian yang Allah bagi untuk orang yang nak mengaji Al-Quran ni kan. Jadi insyaAllah kita doakan yang baik-baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sihat ke tu? Duduk kat rumah tu hari Ahad. Hari Ahad ni lagi cerdas lah sebab nak berjalan-jalan kan. Alhamdulillah. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan. Saya ulang, bila saya mengaji macam ni ramai, sebelum ni tak pernah mengaji ramai-ramai. Ramai-ramai tak sampai pun 200 macam tu, biasalah. Cumanya dalam lingkungan kita mengaji ni, seluruh dunia boleh mengaji dengan kita. Dia rasa macam awal-awal lain sikit, cuma lama-lama tu dia akan rasa macam connection. Dia rasa macam kalau sehari kita tak buat pun rasa macam ya Allah, macam manalah mereka ni baca Quran, baca seorang-seorang, mesti mereka teringat live ni kan. Sebab ada yang dah biasa join, dia akan rasa lah connection di antara kita, ukhuwah. Ya betul, tadi terputus Cik Midah, saya pun tak tahu. Wallahu alam, saya tak tahu apa yang berlaku tadi. Line tiba-tiba hilang, maybe. Alhamdulillah sihat, pakat-pakat sihat. Syukur, pakat-pakat sihat. Alhamdulillah, seronok saya dengar. InsyaAllah, tuan-tuan dan perempuan, kita doakanlah moga-moga Allah pertemukan kita di alam nyata. Kalau kita tak dapat berjumpa lagi pun, kita tak berjumpa di sini, kita boleh jumpa di akhirat. Kita boleh jumpa di syurga nanti, insyaAllah tuan-tuan dan perempuan. Baik. Selamat hari lahir kepada anak Cik Mida. InsyaAllah semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, dan boleh guide orang untuk membaca Al-Quran, datangkan manfaat kepada umat Islam, insyaAllah. Boleh? Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, yang mana masih belum berkongsi, insyaAllah jom sama-sama kita berkongsi. Yang mana baru masuk daripada live tadi ke live sini, minta maaf banyak-banyak kerana wallahu alam, saya pun tak tahu, tiba-tiba hilang terus, keluar terus daripada live. Saya pelik, tiba-tiba macam nak kata hang pun tak hang, tapi dia beku terus. Saya sentuh handset pun tak boleh dah. Jadi yang itulah saya takut bila saya sentuh telefon. Tapi tadi tak sentuh, dia keluar terus. InsyaAllah. Jadi kita doa-doakanlah kita dipermudahkan, kita dijodohkan tiap-tiap hari untuk jumpa pada tiap-tiap pagi, kita bertalaqi bersama-sama, insya-Allah. Seronok. Tambah-tambahan, kalau kita nak start mengaji ni, kita mulakan dengan senyuman, kita rasa semangat nak berjumpa dengan kawan-kawan, kita rasa semangat nak mengaji dengan sahabat-sahabat Al-Quran kita. Seronok nak tengok komen-komen sahabat kita yang positif-positif. Seronok kan? Bila kita tengok, ya Allah, pakat-pakat boleh mengaji dah. Ada yang dah dulunya merangkak, lalu ni dah boleh taktih. Ada yang dulunya taktih, sekarang dah boleh berjalan. Ada yang dulu berjalan, sekarang dah boleh berlari. Jadi kita tengok, perkembangan sahabat-sahabat kita, jadi kita pun boleh semangat. Nampak tak? Jadi kita kena tengok sahabat-sahabat sekeliling kita yang positif sekarang ni, yang mana dulunya boleh tidur, sekarang dah boleh menerap, daripada menerap boleh merangkak, daripada merangkak boleh taktih, daripada taktih kita boleh berjalan, daripada boleh berjalan boleh berlari. Kita tengok perkembangan sahabat-sahabat kita, dan
kita naikkan rasa semangat kita untuk ikut sahabat-sahabat positif kita, insya-Allah. Boleh? Jadi itulah kegunaan sahabat. Kita bukan bersahabat khas untuk kita ambil harta dia ataupun ambil manfaat yang orang kata kesempatan di atas dia. Kita ambil vibe. Contohnya Allah Muhammad. Contohnya dia ni orang baik-baik, dia ni pandai buat duit contohnya. Kita ambil ilmu dia, kita rapat dengan dia, kita nakkan ilmu dia, bukan kita nak dapatkan manfaat, nak ambil kesempatan di atas dia, tapi kita nak curi Allah SWT. Kita nak ambil ilmu yang dia dah capai tu. Dia dah kaya, macam mana kita nak ambil daripada dia. Okay, faham tak maksud saya? Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang mendoakan. InsyaAllah Allah permudahkan urusan kita pada pagi ini. Okay, boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jom sama-sama kita berkongsi kepada ramai lagi supaya lebih ramai kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang boleh baca Al-Quran. Kepada yang sudah berkongsi, tahniah dan juga terima kasih. Semoga Allah golongkan tuan-tuan dan puan-puan dalam golongan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Baik, jom sahabat-sahabat kita zikir dahulu sebelum kita mulakan pengajian. Kenapa setiap kali kita sebelum mulakan talaqi, kita mulakan dengan zikrullah, kita mulakan dengan bermunajat? Kenapa kita mulakan dengan istighfar? Sebab apa? Sebab kita nak dulu ambil feel. Okay? Kita nak dulu ambil feel dalam ibadah, dalam pembacaan Al-Quran. Kita nak Allah lapangkan dada kita dahulu. Nak Allah bagi kita ni semangat sebelum kita mulakan pengajian, insya-Allah. Baik, jom. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dari merangkak dah sampai bertatih, sekarang dah boleh baca ulang. Tak sedap tak apa, Kak. InsyaAllah boleh baca bertajwid itu pun alhamdulillah, Kak ini. Alhamdulillah. Daripada Kak Jami Jamilah. Betul tu Ustaz, walaupun saling tak mengenali tapi terasa dekat di hati. Sebab Al-Quran bertemu semua sahabat Al-Quran di sini. Nikmat yang sangat-sangat disyukuri. Alhamdulillah. Tahniah nah. InsyaAllah betul. Kita akan rasa connection di antara kita walaupun kita berjauhan tetapi dekat di hati. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada yang mana yang memberi salam. InsyaAllah jom kita teruskan kepada salawat kita, insyaAllah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Baik tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang kita rasa nak kongsikan sesuatu hasil daripada pengajian kita, hasil daripada pembelajaran kita, hasil daripada kita join live umumi ataupun yang kita join kelas asas ataupun kelas tajwid, sekejap kita boleh kongsi insya-Allah. Baik, saya baca satu daripada Kak Isha.
betul tu apa yang Ustaz cakap. Makcik sendiri pun dah turunkan ilmu belajar Al-Quran kepada seorang hamba Allah yang makcik tak dapat. Yang makcik dapat dari Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kita kenalah, kita kena kongsi ilmu walaupun sikit saja yang kita dapat. Ingat tak? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang yang mempelajari Al-Quran adalah orang yang mengajarinya kembali. Okey. Kita kongsikanlah dekat siapa-siapa sahaja, insya-Allah. Semoga dapat manfaat. Ustaz, tolong doakan saya, Ustaz. Sahabat doakan saya hanya mampu mendengar. Saya terbaring je sebab dah seminggu tak boleh jalan, kaki membengkak, bernanah, saya ada kencing manis. InsyaAllah kita doakan kepada semua sahabat-sahabat kita sekali, sahabat Al-Quran. Kan kita sahabat dalam ni, kita keluarga juga. InsyaAllah kita doakan semoga Allah sembuhkan, semoga Allah mudahkan urusan kita seharian, tuan-tuan dan puan-puan. Okay? InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. InsyaAllah. Moga-moga Allah mudahkan urusan kita pada pagi ini. Moga-moga Allah lapangkan dada kita. Moga-moga Allah lancarkan lidah kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang sudah berkongsi, Alhamdulillah, tahniah. Sebab sudah pun mendaftar sebagai jutawan akhirat. InsyaAllah kita istiqamah sampai kita khatam Al-Quran. Boleh? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kita dah boleh mula dah. Jadi sebelum tu, sakit ni kita kena syukur bila kita sihat. Dan sakit ni pun sebenarnya kita kena bersyukur juga sebab tu tanda Allah sayang. Allah nak kita ni dihukum di dunia dahulu sebab Allah tak nak kita ni dihukum di akhirat. Sebab bila dihukum, Allah tunda kita punya hukuman di dunia ni, Allah tarik ke akhirat. Kita tahu kan, satu hari yang kita azab di sana macam 1000 tahun. Jadi Alhamdulillah kita kena bersyukur sebab Allah dah gugurkan, Allah dah delete dosa-dosa kita sebelum kita mati pun. Jadi insya-Allah kita tengoklah, selak balik hikmah-hikmah yang berlaku di ujian yang kita tengah lalui sekarang, insya-Allah. Okey, kita doakan semua sahabat-sahabat kita diberikan kesembuhan, diberikan kesihatan yang baik-baik, insya-Allah. Baik, jom kita mulakan dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita angkat tangan, kita mohon dekat Allah betul-betul bersungguh-sungguh supaya Allah bagi kita kelancaran dalam bacaan Al-Quran. Semoga Allah lindungi kita, semoga Allah lapangkan dada kita, semoga kita ni dapat kefahaman tentang Al-Quran, insya-Allah. Jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, terima kasih sangat-sangat kerana mendoakan sahabat-sahabat kita yang lain. InsyaAllah moga-moga Allah balikkan doa tu kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, jom kita mula, InsyaAllah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. Ulang. Allahu la ilaha illahu. Boleh? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tengok. Allah. Kemarin Ustaz Adam dah ada ceritakan tentang macam mana kita nak baca untuk nama Allah ni dengan tebalnya ataupun nipisnya macam mana. Jadi kalau sebelumnya kita mulakan dengan baris atas ataupun baris depan, dibacakan dengan tebal Allah. Dah tak boleh Allah. Okey, boleh. Allah, nama Allah kan lafzul jalalah, lafaz yang agung. Panjangkan berapa harakat pada lafaz Allah? Dua harakat. Allahu la. Ada umbakkan di sini, panjangkan lima harakat. Allahu la ilaha illahu. Ingat nah. Sebab yang mana kita nampak kena panjang, baru kita panjangkan. Yang mana tak perlu untuk dipanjang, jangan kita panjangkan. Okey, boleh? Hati-hati insya-Allah. Baik, seterusnya. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Ulang. Tarik nafas panjang. Ingat nah. Bidang, tegakkan badan. Bidangkan dada. Tarik nafas melalui hidung. 1, 2, mula. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Boleh. La yaj. Di sini kita kena qalqalahkan ya. Kita kena lantunkan. La yaj. Boleh. La yajma'an. Nun yang bersabdu. Ingat lagi tak tuan-tuan dan puan-puan? Wajibal gunnah. Ingat lagi tak wajibal gunnah? Lama dah ni. Saya tak ulang. Baik, kita tengok sikit nah. Nota yang lepas. Ingat lagi tak wajibal gunnah? Wajibal gunnah ada 2 huruf saja, iaitu nun ataupun nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu. Bila mana? Bila nun yang bersabdu atau mim yang bersabdu, kita kena dengung. Wajib untuk kita dengungkan 2 harakat. Contohnya macam mana? Anna, summa, lakinna, lamma. Dengungkan 2 harakat. Boleh? InsyaAllah. Jom seterusnya. So di sini la yajma'annakum. Dengungkan 2 harakat dahulu. Okey? Ila yaumil qiyamati la raiba fi. Seterusnya. Wa man asdaqu minallahi haditha. Ulang. Wa man asdaqu minallahi haditha. Okey? Wa man, nun mati ada tanda mati, kita kena jelaskan. Jelaskan macam mana? Bermaksud kalau nun mati, kita angkat lidah kita di langit. Wa man, nampak tak? Wa man, angkat lidah kita letak di langit. Wa man, so tak perlu untuk kita dengung. Bukan wa man, salah. Okey? Wa man asdaqu,
als, jaga sad, tebalkan sad ni, bukan s tetapi als, als. Kalau boleh kembungkan mulut, kembungkan mulut. Okey. Als daqu minallah. Nampak tak sebelum nama Allah berbaris di atas, kita bacakan nama Allah ni tebal. Nama Allah ni lafzul jalalah. Jadi kita panjangkan 2 harakat pada nama Allah. Okey. Minallahi, ha pedas. Tadi ha original, sekarang ni ha spicy. Hi haditha. Hujung lidah keluarkan sikit untuk tha. Ingat lagi tak? 3 huruf yang kena keluarkan hujung lidah. Tha, dha, dha. Okey. Baik. Tanda ni, tanda di permulaan kisah baru. Dia akan storykan tentang kisah baru, insya-Allah. Kalau ikutkan budak-budak tahfiz, dia akan berhentilah di ayat ni. Kemudiannya esoknya dia sambung hafazan baru di selepas ada tanda ni. Okey? Boleh? Baik, seterusnya sambung ayat 88. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ. Okey, ulang. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ. Seterusnya, Wallahu arkasahum bima kasabu. Ulang. Wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah. Aturiduna an tahdu man adallallah. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita boleh baca Al-Quran ni pun asbab musabab Allah bukakan hati kita, Allah jentik hati kita untuk kita masuk dalam majlis ilmu. Jadi kita dah dapat ilmu, cuba untuk kita kongsikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok di sini, kita refresh balik apa yang Ustaz Adam ajak kemarin, apa perkongsian Ustaz Adam semalam. Baik, kita tengok nama Allah. Adallallah. Nampak tak sebelumnya berbaris di atas. Jadi kita baca dengan nama Allah ni dengan tebal. Adallallah. Berbeza dengan sini. Wa man yudlilillah. Lillah. Dia tak lillah. Tadi adallallah. Untuk baris bawah saja kita baca dengan nipis. Wa man yudlilillah. Pastikan dot ni, dot kita tak boleh lantunkan sebab dia bukan huruf qalqalah. Boleh? Bukan. Wa man yudli, yud salah. Wa man yudlilillah. Okey, nampak tak? Seterusnya, falan tajida lahu sabila. Ulang. Falan tajida lahu sabila. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin ramai dah, majoriti lah. Mungkin ada yang
tak ada Al-Quran yang macam saya pakai sekarang ni. Jadi saya ikut majoriti no, insya-Allah. Baik, tengok sini. Nun yang kosong berwarna hijau. Nampak tak? Tengok baik-baik. Betul tak? Di Al-Quran tuan-tuan dan puan, ataupun kita tengok nun yang kosong pun tak apa dah. Kalau nun yang kosong berwarna hijau, ada Quran yang berwarna. Kalau warna hijau di situ tu tandanya ikhfa haqiqi. Kalau ikhfa haqiqi, jadi bacaannya macam mana tuan-tuan dan puan? Bacaannya lidah tergantung, lidah kita di tengah-tengah. Bermaksud jangan kena dilelangit. Bukan falan tajida, salah. Bukan salah, tak tepat. Bukan falan, tetapi fala tajida. Nampak tak? Fala tajida. Lidah kita di tengah-tengah. Tak kena lelangit, tak kena bawah, tak kena bawah lidah. Yang tu hukum ikhfa haqiqi, cara bacaan ikhfa haqiqi. Boleh? Jadi faham nah? Bila kita nampak je nun yang kosong berwarna hijau ataupun tanwin yang berwarna hijau, ikhfa haqiqi. Jadi bila bacaan ikhfa haqiqi, bacaan lidah kita ni tergantung. Macam mana? Okey. Lagi peringat saya nah, di akhir rancangan macam biasalah saya agak fobia untuk tukar-tukar kamera depan belakang. Ikutkan saya nak tunjuk ni. Jadi insya-Allah di akhir rancangan nanti saya akan tunjukkan cara sebenar bacaan ikhfa haqiqi. Peringat saya insya-Allah, takut-takut saya lupa insya-Allah. Baik. So, kita sambung pada ayat 89. Okey? Boleh kita semangat lagi nah insya-Allah. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. Ulang. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. Quran saya ada tanda mati tapi berwarna hijau. Okey, baik. Yang ada tanda mati itu mungkin Quran daripada Indonesia. Selalunya macam itulah. Minta maaf nah sahabat saya daripada Indonesia. Cumanya selalunya daripada Indonesia Qurannya ada tanda mati. Jadi kalau kita nak lebih elok, kita pakailah Quran Haramain karya Bestari, insya-Allah. Boleh dapatkan daripada Telegram Mai Mengaji, insya-Allah boleh. Sebab dia mudahkan kita. Boleh juga pakai Quran tu, tak ada masalah tuan-tuan dan puan. Cumanya bagi yang sudah mahir dalam pembacaan Al-Quran, sudah mahir dalam tajwid, insya-Allah boleh guna Al-Quran tu. Sebab di sini saya tunjuk contoh. Di sini sepatutnya bacaannya fala tajida. Bila ada tanda mati dia akan jadi falan tajida. Nampak tak? Takut-takut. Kan kita nak baca dalam keadaan bertajwid. Jadi kita kena pakai Quran yang ada simbol tajwid yang boleh kita faham. Okey? Baik. Kita ulang sekali lagi. Waddu law takfuruna kama kafaru. Seterusnya fatakununa sawa'a. Ulang. fatakununa sawa'a. Okey, seterusnya fala tattakhidhu minhum awliya. Ulang. فلا تتخذوا منهم أولياء. Okey. Baik, di sini nampak tak perbezaan di antara nun yang ada tanda mati? Dua-dua ni nun mati, tetapinya kalau yang ada tanda mati kita kena jelaskan, kita kena letak lidah di langit. Kalau nun yang kosong macam tadi kita kena ada
dengung. Macam tadi ada sahabat kita kan yang nunnya ada tanda mati, tapi ada warna hijau pun boleh guna, tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Cumanya asalkan kita faham sahaja bentuk-bentuk Al-Quran yang dia tulis untuk bagi kita faham tentang hukum-hukum tajwid memadai. Okey. Janji kita faham tentang hukum-hukum yang nak diceritakan dalam Al-Quran tersebut, insya-Allah. Okey. Ya, selalunya kalau ada bahasa Rumi tak sesuai untuk bagi beginner untuk gunakan Al-Quran tersebut. Okey, seterusnya. Baik, seterusnya. Hatta yuhajiru fi sabilillah. Hatta yuhajiru fi sabilillah. Al-Quran yang moleknya adalah dalam KDN. Ya, betul, insya-Allah. Bukan semuanya, cumanya kebanyakan insya-Allah. Yang mana kita boleh faham tentang hukum tajwid, silakan guna, tak ada masalah. Janji kita boleh kenai, oh sini kena bacanya dengan dengung, sini kena bacanya dengan panjang 5 harokat. Oh, di sini kita kena bacanya dengan qalqalah. Insya-Allah kalau kita dah boleh faham yang tu, kita boleh guna Al-Quran yang macam-macam bentuk pun, insya-Allah. Sebab ada certain Al-Quran tu agak kadang-kadang baris pun dia tak letakkan di tempat berhenti, dia letak terus tanda mati. Sepatutnya ada baris juga. Macam contohnya kita berhenti sabilillah, di ha ni dia letak terus tanda mati. Kalau kita nak sambung macam mana? Kita tak tahu dah baris apa. Ada Quran yang pernah saya baca macam tu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita sambung dulu nah. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ. Ulang. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ. Ulang. Sekali lagi kita ulang. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ. Quran An-Nur okey kan Ustaz? Ya. Sebab dia ikut KDN, betul tak? KDN kan. Jadi Qurannya, saya rasa Quran An-Nur ni sama bentuk sahaja macam Quran Haramain yang macam kita pakai sekarang, insya-Allah. Baik. Yang mana dah ada Al-Quran, kita guna dulu Al-Quran yang ada. Yang mana yang tak mampu pun, kita ada program infak Al-Quran kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tak kemampuan untuk membeli Al-Quran. InsyaAllah sahabat-sahabat kita yang lain bantu untuk infakkan Al-Quran untuk kita, insyaAllah. Doakan sahabat-sahabat kita ni dimurahkan rezeki dan mudah untuk baca Al-Quran. Sebab ramai yang dalam ni yang infakkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Seronok sangat-sangat. Sebab ramai yang nakkan tuan-tuan dan puan-puan ni boleh baca Al-Quran. Sampai tahu tu mereka bagi. Ada yang tiap-tiap bulan dah set dah, Ustaz, tiap-tiap bulan saya nak bagi 2 Al-Quran untuk sahabat-sahabat kita. Dia bagi duit, kemudiannya kita akan sumbangkan, kita infakkan Al-Quran kepada yang tak mampu. Jadi terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Banyak dah yang kita dah infak kepada sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Baik. Seterusnya sambung. Haitsu wajadtumuhum. Ulang. Haitsu wajadtumuhum. Seterusnya. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ولا تتخذوا منهم وليا
basira. Seterusnya, illalladzina yasiluna ila qaumin bainakum. Ulang. Illalladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum. Ulang. Wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum. Ambil balik. Aw ja'ukum hasirat suduruhum. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. Ulang. أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. Ustaz, saya kurang jelas kenapa Hamzah di akhir tak dimatikan. Baik, Kak. InsyaAllah soalan ni Kak tanya bila di akhir rancangan nanti. InsyaAllah saya cuba jawab. Sebab mungkin ada yang juga sama macam kita tertanya-tanya kenapa Hamzah yang tadi saya berhenti tu kenapa saya tak berhenti sawa. Okey, insya-Allah saya akan cuba terangkan berkaitan dengan tu insya-Allah. Boleh? Baik, seterusnya. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Ulang balik. Tarik nafas panjang lah. Pastikan kita tegakkan badan, bidangkan dada dan tarik nafas melalui hidung. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Okey, seterusnya. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ. Ulang, minta maaf. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ. Ulang. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ. Ambil balik. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. Ulang.
فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Seterusnya, ayat 91. InsyaAllah ayat terakhir dah pada muka surat 92. Bolehkah hari ini kita azam untuk habiskan 2 muka surat? InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan kepada bacaan dahulu. InsyaAllah boleh? Baik, boleh tak kita doakan kepada sahabat-sahabat kita? Semoga Allah memberikan kelancaran lidah, Allah lapangkan dada. Kita doakan sahaja, apa-apa saja, segala bentuk doa untuk sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Al-Quran. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. 2 kali tap habis, dia akan kembali ke bahagian depan. Memalukan lah. InsyaAllah. Baik, seterusnya. Satajiduna akharina yuridun. Satajiduna akharina yuridun an ya'manukum wa ya'manu qawmahum an ya'manukum wa ya'manu qawmahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikum فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم ambil balik ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم. Seterusnya, فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Baik, tuan-tuan dan puan, bolehkah kita ke next ayat? Kita ke next muka surat, minta maaf. Muka surat 93. InsyaAllah, semangat lagi. Okey.
Baik, kita ke muka surat 93 insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, masih bersama saya ke? Semangat lagi tak insya-Allah? Kita habiskan 2 muka pada pagi ni insya-Allah, boleh. Jadi kita cutikan hari ini, jadi kita mulakan cuti kita dengan Al-Quran. Quran jangan cuti nah. Insya-Allah. Baik, seterusnya. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. Ustaz, panjang Ustaz, tak boleh pi dah Ustaz. Okey, kita potongkan sikit, okey? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ. Sampai situ. Ulang balik. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ. Seterusnya. أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Betul, lupa saya nah. Kedah, Kelantan dan ada certain negeri yang kerja hari ini. Selamat bekerja insya-Allah. Moga-moga Allah permudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Baik. Ulang. Fatahriru raqabatin mu'minah. Seterusnya. Wadiyatun musallamatun ila ahli. Wadiyatun musallamatun ila ahli. Illa an yasaddaqu. Illa an yasaddaqu. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ وَبَيْنَهُمْ
ميثاق فدية مسلمة. Ambil balik fadiyah. Fadiyatun musallamatun ila ahli. Fadiyatun musallamatun ila ahli. Wa tahriru raqabatin mu'minah. Wa tahriru raqabatin mu'minah. فمن لم يجد فصيام شهرين. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. متتابعين توبة من الله. وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya nak sangat tuan-tuan dan puan-puan ambil semangat-semangat ni daripada kawan-kawan. Baik, yang mana sahabat-sahabat yang pernah join, yang ada pengalaman join kelas asas, kelas tajwid bersama kita, macam mana pengalaman tuan-tuan dan puan-puan setelah join kelas asas, kelas tajwid kita, dan juga kelas yang kita tengah berlangsung sekarang, kelas umumi. InsyaAllah macam mana pengalaman tuan-tuan dan puan-puan, macam mana rasa feel dia, seronoknya bersahabat-sahabat, kefahaman yang kita dapat, pengalaman kita mengaji dengan teknik Al-Baghdadi. InsyaAllah mudah untuk kita fahamkan. Kita guna teknik Al-Baghdadi, insyaAllah. Sebab apa? Sebab kita nak belajar sesuatu, kita kena tahu formula, kita kena tahu teknik, cara. Bila dah kena cara, insyaAllah kita mudah untuk faham. Sebab apa? Sebab ramai sangat yang bagi tahu saya, ya Allah Ustaz, saya berapa lama dah belajar ni, tiba-tiba bila saya dah dapat satu-satu teknik, Alhamdulillah saya mudah untuk membaca. Macam contohnya di sini yang kita tahu, nun yang kosong berwarna hijau, hukumnya ikhfa, ikhfa hakiki, jadi bacaannya lidah di tengah-tengah, tak kena lelangit, tak kena bawah lidah. Jadi Alhamdulillah. Kita tulis di ruangan komen supaya sahabat-sahabat kita boleh baca dan lebih boleh naikkan semangat mereka, insya-Allah. Cara sebut lebih baik dari sebulan ni, Alhamdulillah, sangat-sangat seronok dan sangat-sangat membantu. Alhamdulillah, tahniah. Sungguh-sungguh manfaat, saya betul-betul rasa seronok. Jadi insya-Allah. Baik, seterusnya kita sambung, kita habiskan muka surat yang kedua pada pagi ni, insya-Allah. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Seterusnya pada ayat terakhir dah tuan-tuan dan puan-puan. Ayat terakhir muka surat 93. InsyaAllah kita habiskan. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu Idza darabtum fi sabilillah Idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم ببلئ لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا إن الله كان بما تعملون
خبيرا صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan kerana hari ini berjaya menghabiskan 2 muka surat. Alhamdulillah. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah kita istiqamah dengan Al-Quran, kita bersahabat dengan Al-Quran, Allah pandang kita dan Allah dan Quran ni lah yang akan teman kita di kubur nanti, insya-Allah. Baik. Seperti yang dijanjikan, saya akan tunjukkan cara bacaan ikhfa hakiki betul. Sebelum tu saya ingat lagi yang ada kakak tadi bertanyakan soalan tentang hamzah. Kenapa kita tak matikan sawa? Kenapa tak macam tu? Kerana ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, bila ada tanwin yang berbaris 2 di atas, berbaris 2 di atas, bila kita berhenti jadi 1 baris. Ingat, khas, special, khas untuk tanwin yang berbaris 2 di atas. Kalau kita mengaji hukum tajwid, ni dipanggilnya mad iwad. Jadi berhentinya sawa. Khas. Khas untuk tanwin yang berbaris 2 di atas. Kita berhenti satu baris. Baik, boleh tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita akan improvekan dari masa ke semasa. Baik, insyaAllah. Boleh kita tengok hukum untuk ikhfa hakiki. Okey, baik. Kita tengok hukum untuk ikhfa hakiki. Jadi macam mana bacaan untuk ikhfa hakiki? Kita tengok untuk nun yang kosong ataupun tanwin yang kosong pun sudahlah. Okey, cara bacaannya. Saya tunjuk contoh. Faman. Nampak tak lidah kita? Pastikan make sure tak kena lelangit. Bermaksud macam mana? Nampak? Hujung lidah kita tak kena di langit. Yang tu lelangit. Lidah kita di tengah-tengah. Faman. Boleh? Bukan faman kana. Boleh faham lah? InsyaAllah. Jadi yang tu sahajalah perkongsian saya pada pagi ni. Minta maaf jika ada mengguriskan hati, terkasar bahasa atau tersalah bicara. Satu lagi perkongsian saya berkenaan dengan sujud. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kepala kita di bawah? Pernah tertanya-tanya tak? Kenapa kepala kita, dahi kita ni di bawah? Kepala kita di bawah tapi bahagian kemaluan kita di atas. Itu menandakan kita ni hina. Kita ni tak ada apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan. Yang tu dimaksudkan dengan sujud. Kita sujud ni kita merendahkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni hina, kita ni tak ada apa-apa pun. Allah yang maha kuasa, maha tinggi. Jadi kalau kita letakkan diri kita di bawah, kita akan rasa kita ni tak ada apa-apa pun. Semua orang sama rata. Jadi kita nakkan redha Allah, kita nakkan cinta Allah. Kita carilah benda-benda yang Allah suka untuk kita dapatkan redha Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf sekali lagi jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang mana selalu bagi semangat dan selalu berkongsi, tahniah sangat-sangat. Sebab apa? Sebab kita telah pun mendaftar menjadi jutawan akhirat. Bukan yang tu saja, kita nakkan redha Allah tu yang penting. Apa-apa pun kita nak bersahabat dengan Al-Quran. Kita nak rapat dengan Allah. Kita nak Allah pandang kita, bukan kita nak manusia yang pandang kita. Jadi insya-Allah cubalah kita amalkan apa yang kita mengaji, apa yang kita telah belajar. Semoga benda ni dapat manfaat dan juga kita boleh kongsikan kepada orang lain. Sagi kita ceritalah dekat anak-anak kita, dekat suami, dekat isteri kita. Abang, sebenarnya cara sebutan ikhfa macam ni ustaz. Abang,
cara sebutannya, lidah kita di tengah-tengah, tak kena langit, tak kena bawah lidah. Sikit macam tu pun okey dah. Kita kongsikan insya-Allah. Sebab walaupun kita kongsikan dengan benda yang sikit tu, datangkan manfaat kepada orang tu, insya-Allah pahala akan tetap mengalir dekat kita walaupun kita telah meninggal, insya-Allah. Baik, wallahu alam. Sampai situ sahajalah pada hari ini. Kita sambung besok hari. Wallahu alam. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, jom kita doa sama-sama insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصل اللهم عليه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.